Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi dapat kita bertemu mata lagi, bertemu sekali lagi dengan saya untuk kami membentangkan tajuk asas-asas muamalat dalam Islam. Jadi saya Abdul Alam Musa bin Muhammad Najib bersama rakan saya Muhammad Amir Fikri bin Muhammad Salam. Aku rasa nak guna kereta lah. Assalamualaikum Meh, boleh tak aku nak pinjam kereta Meh? Boleh tak? Waalaikumsalam Musik. Boleh je kalau kau nak pinjam. Nah, ambil nak kunci ni. Ui Meh, Allah Meh, betul ni Meh. Oh, terima kasih Meh. Oi, baik sungguh akan Meh dalam semak hijau, handsome. Pinjam Meh dah, terima kasih. Sama-sama Musik. Musik, kau nak tahu tak apa maksud pinjaman dalam Islam? Gapo Meh maksud pinjaman dalam Islam tu Meh? Terai Meh, nak tahu kok. Pinjaman dalam Islam bermaksud mengambil manfaat daripada sesuatu barang tanpa membayar imbuhan. Pinjaman juga adalah satu perjanjian yang memberikan kebenaran kepada peminjam untuk menggunakan manfaat daripada barang tersebut tanpa ada tujuan pemilikan ke atas barang tersebut. Hukum pinjaman pula adalah harus, sebab pinjaman ini adalah perkara yang baik yang termasuk dalam konsep tolong-menolong, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu di dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam membuat dosa dan pelanggaran. Oh, begitu rupanya maksud pinjaman dalam Islam. Terima kasih Meh sebab bagi aku ilmu baru. Terima kasih Meh. Al-Ariyah atau pinjaman. Dari sudut bahasa, ia bermaksud sesuatu yang dipinjam kemudiannya kembali. Ia juga bermaksud saling bertukar dan mengganti sesuatu. Istilah syarak pula, ia bermaksud mengambil manfaat daripada sesuatu barang tanpa membayar imbuhan. Ariyah adalah kontrak yang memberi kebenaran kepada peminjam untuk menggunakan manfaatnya sahaja dan bukannya untuk tujuan pemilikan. Hukum al-ariyah atau pinjaman adalah harus, selari dengan dalil Al-Quran serta ijma' ulama'. Al-ariyah masih berada di dalam konsep tolong-menolong yang digalakkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berdasarkan dalil hadis pula, kontrak pinjaman merupakan perintah dan amalan Rasulullah SAW semasa hayat baginda. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ini hibah, memberikannya atau meminjamkannya. Rukun dan syarat sah al-ariyah. Terdapat 4 rukun di dalam al-ariyah, iaitu peminjam, pemberi pinjaman, barang yang dipinjam dan lafaz pinjaman. Secara amnya, sesuatu kontrak pinjaman akan tamat jika mengalami salah satu daripada masalah tersebut, iaitu peminjam memulangkan barang pinjaman, pemilik menuntut barangnya walaupun belum sampai tempoh yang dijanjikan, salah satu daripada pihak peminjam atau pemberi pinjam mati dan yang terakhir ialah salah satu pihak hilang kelayakan seperti muflis, gila dan sebagainya. Banyak masalah biasa ni. Masalah kewangan, duit tak ada. Allah Rabbi Karim. Assalamualaikum Musik. Aku tengok kau ni macam ada masalah je. Waalaikumsalam Bukanlah, tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma itulah, biasalah saya ni kurang sihat sikit. Tak ada masalah jangan risau, saya tak ada masalah. Aku tahu kau ada masalah. Bagi tahu, apa masalah kau? Yalah sebenarnya aku ada masalah sebenarnya. Aku sebenarnya nak beli satu benda ni, apa tu, PS4. Jadi aku tak cukup lagi ada RM50.
Jadi aku stres sekarang ni sebab aku dah lama dah ingin nak main benda tu. Kau pinjam dulu duit aku RM50, nanti kau bayar RM100. Aku pinjam RM50, aku nak bayar RM100. Mengarut tu meh. Macam mana aku pinjam RM50 tapi kenapa aku nak bayar RM100? Macam sesuatu yang tidak kena ni meh. Salah ni meh. Tak betul ni. Biasalah tu, macam ni lah pinjam duit, takkan tak boleh. Meh, kalau salah tu meh. Amel dah terpesong ni jalan yang benar ni. Sebenarnya riba ni meh, dari segi bahasa ni dia dikenali ataupun disebut sebagai al-ziyadah, sebagai tambahan. Lepas tu dari segi istilah, dia sebagai satu kenaikan tanpa kita mengetahui, satu kenaikan melalui pinjaman. Contohnya macam Amel tadi, saya pinjam RM50, tetapi saya kena bayar RM100. Tak boleh meh. Allah Ta'ala sendiri cakap, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah kata, wa ahallallah kullu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Allah amat menegah perbuatan ini. Tak boleh riba ni, salah tu. Kalau dalam bahasa Kelantan, nyak-nyok kawin, tak boleh tu. Itu dalam bahasa Kelantan. Dalam bahasa luarnya tidak boleh perkara itu. Tidak elok. Dan yalah, kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada agama Allah, berpegang teguh pada syariat Islam, kita perlu menjauhi perkara-perkara haram seperti ini. Ya meh, semoga sedikit perkongsian ni Amir fahamlah dengan riba ni. Jadi sama kita betul antara Amir dengan saya, antara saya dengan Amir ya. Okey Musib, sekarang baru aku faham yang riba tu tidak dibolehkan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu dalam membincangkan tentang tajuk riba, iaitu bukan salah satu daripada asas-asas muamalat dalam Islam. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu kenal apakah yang dimaksudkan oleh riba. Riba ni artinya adalah ziyadah ataupun dipanggil sebagai tambahan sesuatu. Daripada segi bahasa, riba ni bermaksud satu tambahan atau kenaikan. Dan secara istilah pula, ia bermaksud sesuatu penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima. Manakala dalam pertukaran sesetengah barang dan mata wang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran. Ini merupakan satu contoh definisi bagi riba. Baiklah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Di sini Allah menerangkan, Allah menegah, maksudnya Allah menegur orang-orang beriman supaya tidak melakukan amalan riba. Kerana amalan riba adalah perkara yang amat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila perkara ini haram, maka ia amatlah dibenci oleh syarak. Dan kita sebagai manusia yang menganut agama Islam ni perlu menjauhi daripada perkara-perkara haram. Semoga kita ni sentiasa berada dalam keadaan suci, bersih, halal dan sebagainya. Bagi orang-orang yang maksudnya berniaga ataupun orang-orang yang maksudnya ada perniagaan sendiri, apabila dia melakukan unsur riba di dalam perniagaannya, di dalam jual belinya, dengan secara tidak langsung ia akan mendatangkan sumber yang tidak halal, iaitu akan mendatangkan haram. Apabila haram, kita makan
perkara yang haram. Jadi bila benda tu sudah lekat di dalam badan kita dengan benda-benda yang haram, kita takut benda tu akan menjadi asbab kita tidak masuk syurga disebabkan kita makan makanan haram disebabkan oleh riba. Tu contoh dia. Sebab okey. Sebab riba ni kenapa dia diharamkan adalah kenapa kita macam menyusahkan orang lain. Sebagai contoh, katakan misalan kata saya pinjam Ali pinjam RM50 tetapi Ali ingin meminjam RM50 dengan Abu, tapi Abu berkata kepada Ali, boleh, tapi hendaklah kamu bayar dengan RM100. Itu riba, kenaikan. Maksudnya sesuatu kenaikan yang memberi syarat apabila membuat satu pinjaman, kenaikan sesuatu. Okey, riba ni terbahagi kepada dua model, iaitu dalam riba ni terbahagi kepada dua, iaitu riba nasiah dan riba fadli. Apa panggil riba fadli ataupun riba fadlu. Okey, riba nasiah ni bermaksud menurut Qatadah, riba al-nasiah ni adalah riba kaum jahiliah, di mana seseorang ni dia menjual sesuatu hingga tempoh waktu tertentu, dan apabila tempoh waktu itu tamat sedangkan pembelinya belum mampu melunas pembayarannya, maka harganya dinaikkan dan tempohnya dilanjutkan lagi. Dia seperti ahlong lah. Contoh, dia bagi tarikh, okey, hari ni kamu kena bayar sampai Jumaat minggu depan. Kalau tak bayar, akan naik bunga dia, akan naik inilah nilai kita perlu bayar balik tu untuk kita melunaskan bayaran tu. Itulah dia panggil sebagai riba nasiah menurut pandangan oleh Qatadah. Dari Abu Bakar Al-Jahsyah, dia mengatakan bahawa pada zaman jahiliah ni riba hanya pinjaman berjangka dengan penambahan bunga bersyarat. Penambahan bunga itu sebagai imbalan dari penundaan waktu pelunasan hutangnya. Lalu Allah SWT membatalkan sistem itu. Seperti yang saya cakap tadi lah, dia ada tempoh-tempoh tertentu untuk bayaran, untuk bayar. Baiklah. Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan sistem itu. Allah melaranglah pada zaman Arab jahiliah ni. Menurut Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, sesungguhnya riba ni, riba nasiah itulah yang terkenal di zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah ni riba nasiah ni sudah terkenal kerana seseorang dari mereka meminjamkan wangnya kepada orang lain. Dia memberi pinjam wangnya kepada orang lain dengan tempoh tertentu. Ada masa dia, ada tempoh masa tertentu, dengan syarat ia harus memberinya bunga tertentu setiap bulan. Bermaksud dia pinjam tapi kena bayar bunga lebih setiap bulan. Kena dia buat naknya, maksudnya dia tak baik lah buat lagu tu pada zaman jahiliah ni. Ni riba nasiah ni bermaksud dia pinjam ada tempoh tertentu, dinaikkan harga bayaran tu. Kalau tidak sanggup memenuhi janji, maka bunganya akan ditambah dan waktunya dilanjutkan. Sama seperti ahlong lah. Ahlong jika dilihat pada zaman sekarang ni lah, ahlong. Okay, kita pergi pada yang kedua adalah riba al-fadlu. Riba fadlu ni riba yang terjadi apabila seseorang tu menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan tambahan. Seperti contoh, menjual emas dengan emas, mata wang dirham dengan dirham, gandum dengan gandum dan seterusnya. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam dipertukarkan dengan sama, segenggam dengan segenggam. Siapa yang menambah atau minta tambah, maka ia telah melakukan riba. Baik yang meminta maupun yang memberi, dalam hal itu sama sahaja. Sama aja. Dia tak boleh lebih, dia tidak boleh kurang. Gitu maksud dia. Kerana contohnya seperti contoh kita boleh katakan sebagai kita beli 1 kilogram, kita pinjam 1 kilogram tepung daripada jiran contoh. Tetapi jiran kata boleh, tapi kamu kena bayar lebih lah. Maksudnya kena bayar, ataupun kita tipu sukatan, ataupun kita tambah gandum tu kita tak sama dengan nilai yang dipinjam. Maka apabila berlaku
penemahan ataupun sesuatu yang memberikan orang lain tu merasakan tidak betul, maka riba akan terjadi. Itulah maksudkan riba. Dia membuat satu kenaikan sesuatu barangan. Okey. Semoga itu saja perkongsian daripada saya yang dimasukkan, yang saya terangkan, yang saya bentangkan, iaitu riba. Semoga anda semua dapat memahami, dapat dapat menjadikan dia sebagai satu iktibar, dan kita menjauhilah perkara ini dari terkena dengan diri kita, keluarga kita dan orang lain. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dapat lagi kita bertemu di akhir video ini. Terima kasih kepada penonton semua yang masih setia dan sudi menonton video saya tentang asas muamalat dalam Islam. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, hendaklah kita tahu bahawasanya di manakah yang betul dan di manakah yang salah. Akhir kata, kita perlulah menjauhi perkara-perkara seperti perkara riba yang kita tahu dia akan mendatangkan perkara buruk pada diri kita serta kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, sebanyak mana pun nilai hasil daripada riba, pada perakhirannya itu tak sedikit dan tidak ada nilai. Di sini boleh dikatakan sebagai tidak ada keberkatan daripada kita melakukan dosa. Bila hidup kita tidak ada berkat, bila hidup kita tidak diredai oleh Allah Subhanahu Taala, dan apa guna kita hidup dalam dunia ini? Jadi kesimpulan saya, semoga kita ni dapat menjauhi perkara-perkara haram dan tabah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi itu saja kesimpulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.